Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sediakan video penaklukan logik untuk semua student cikgu belajar di rumah. Okey. Disebabkan kita punya latihan Google Form yang lepas, masih ada antara kamu yang tidak boleh menjawab soalan yang mudah seperti pernyataan. So, cikgu sediakan bahan inilah untuk awak. Next, pernyataan majmuk. Kita nak tentukan juga nilai kebenaran yang kita dah daripada pernyataan majmuk. Okey, so maksud pernyataan majmuk ni awak akan gabungkan dua atau lebih pernyataan. Kita akan gunakan dan atau. Okey, ini contoh yang pertama. Oh, bukan, sekali banyak terus keluar. Okey. So, tengok yang pertama. Bila diberikan awak ni kolom P ni maksudnya pernyataan pertama lah. Kita guna ayat pertama, ni ayat kedua. Ni kita gabungkan ayat pertama dan kedua. Ini ayat pertama atau kedua. So, kita lihat sebuah pentagon mempunyai 5 penjuru. Sebuah segi empat sama mempunyai 2 penjuru. Kalau kita gabung guna dan, this as simply as putting perkataan dan di tengah-tengah. Gabungkan dulu. Sama dengan atau. Tak je atau tengah-tengah dia. Saling ayat pertama atau ayat kedua. Terus. Tidak ada ubah apa-apa pun. Okay. Melainkan dalam itu kalau ayat dia berbeza. Contoh macam yang kedua ni pula. Ni melibatkan 6 satah semua. Okay. Ni melibatkan bucu. So, tengoknya sebuah cube mempunyai 6 satah. Ni pun sebuah cube mempunyai 6 bucu. Okay. Sekarang ayat ini mewakili pasal cube lah. So, kita akan jadikan sebuah cube mempunyai 6 satah dan 6 bucu. Awak tak perlu salin balik sebuah cube tu 2 kali. Okay. Sebuah cube mempunyai 6 satah atau 6 bucu. Okay. Macam yang awal tadi, sebab dia bercakap mengenai pentagon dan segi empat sama, dua benda berbeza. So, awak kena salin dia copy paste. Tapi, kalau macam contoh yang kedua pasal cube ni, awak tak perlu salin cube tu 2 kali. Okay, tengok yang pula. 4 adalah nombor perdana, 2 adalah nombor perdana. Kataan yang sama di sini adalah nombor perdana. Tak perlu salin 2 kali. Awak cuma tulis negatif 4 dan 2 ialah nombor perdana. Negatif 4 atau 2 ialah nombor perdana. Okey. Ini ayat matematik pula. Macam ni. Okey, ini tambah. Ini darab. Tambah perkataan dan tengah-tengah ni. Atau tengah-tengah. Okey. Senang? Senang? Okay, next kita nak cek kebenaran. Okay. Bila kita ada pernyataan pertama, kedua, yang kita gabung dan atau. Apa jadi dengan kebenaran dia? Okay. Bila yang benar, kita gabungkan dengan terskip, sorry abaikan dulu anak panah. Okay. Bila yang benar gabung dengan benar, benar dan benar, awak akan dapat benda benar. Okay. Benar atau benar, awak akan dapat benda yang benar. Tapi bila tengok kes yang kedua ni, yang menunjuk pada anak panah ni, bila salah satunya palsu. Salah satu palsu. Okey. Bila salah satu palsu, untuk pernyataan dan, automatik palsu. Benar atau palsu. Contoh ya. Benar dan, bukan atau ya, dan. Benar dan palsu. Hasil ayat itu akan menjadi keseluruhannya palsu. Dan ni dia pantang. Dan tak boleh salah satu tu palsu. Kalau at least satu je palsu, keseluruhan ayat jadi palsu. Okay. Sebab tengok, palsu dan benar pun palsu. Beza kalau atau. Kalau atau pula, dia masih benar. Dia masih benar. Sebab, bayangkan benar atau palsu. Atau palsu. So, masih ada at least satu benar, kita masih consider dia benar. Okay. Palsu atau benar. Akhirnya benar. Okay. Tapi, bila palsu dan palsu, completely palsu. Palsu atau palsu, palsu. Okay. Pening tengok jadual, tapi sebenarnya mudah sahaja. Tengok ni. Kalau benar, yang cikgu highlight biru, semua benar. Yang mana cikgu highlight ni, palsu kan? Okay. Palsu dan palsu. Palsu atau palsu, semua palsu. Cara awak ingat. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Kedua-dua pernyataan yang pertama tu benar. Okey, sebuah pentagon mempunyai 5 penjuru. Ini contoh dia, betul. Next, sebuah, okey ni benar lah ya, sebab dia betul. Next, sebuah segi empat sama mempunyai 2 penjuru.
pun benar juga. Ni pun penjuru. Okay. So kita gabungkan dan. Benar dan benar, dia akan jadi benar. Atau pula, kalau benar atau benar, awak akan dapat pernyataan benar. Okay, kita salin dia tu kan. Ni contoh yang tadi dalam jadual tadi. Okay, next. Bila salah satunya palsu. Okay, contoh kedua ya. Sebuah cube mempunyai 6 satah. Kena fikir balik. Cube ada 6 satah. Ni cube. Okay, satah tu permukaan dia. Atas, bawah. Kiri, kanan. Depan, belakang. Ada 6. Okay, ada 6. Ya, tengok permukaan dia. Satah ada 6, bucu ada 12. Okay, sisi ada sisi ada 12, bucu ada 8. Okay. So benar. Next, sebuah cube punya 6 bucu. Palsu. Sebab bucu dia ada 8. Okay. So itu palsu. Sekarang benar dan palsu, hasilnya palsu. Benar atau palsu masih benar. Okay. Contoh yang ketiga, salah satu palsu juga. P ialah nombor perdana. 4 ialah nombor perdana. Itu memang palsu. 2 ialah nombor perdana. Yang ini benar. 4 dan 2 ialah nombor perdana. Disebabkan salah satu tu palsu, so keseluruhan dan ini jadi palsu. Tapi bila kita atau, dia masih benar. Okay, ini contoh yang terakhir. Kedua-duanya palsu. Okay, bila kedua-duanya palsu, hasilnya macam mana sekalipun akan palsu lah. Okay, palsu, 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 palsu. Kenapa palsu? 2 tambah 3, 23. Patutnya 5. 2 darab 3, 23. Sepatutnya 6. Okay, palsu lah kan? Palsu. Okay, seterusnya ialah implikasi. Bentuk implikasi. Okay, kita ada 2 bentuk. Jika P maka Q. Yang seterusnya, P jika dan hanya jika Q. Okay. Yang bentuk pertama, jika P maka Q, ada 2 spesies kat sini ni. Spesies ni. Okay. Antajadian, akibat. Antajadian ni lebih kepada penyebab kejadian dia. Okay. Apa yang terjadi lah senang cerita. Apa yang terjadi ke penyebab. Apa yang terjadi. Q tu akibat, kesan dia. Okay. So, nama dia pelik. Tapi korang akan senang nak ingat lah. Yang depan tu antajadian, belakang akibat. Okay, contohnya, jika K boleh dibahagi dengan 5, maka K ialah gandaan 5. So, awak jangan pandang jika maka. Okay. Sini. Potong jika dengan maka ni. Okay. So, ayat yang depan ni, ini akan jadi antajadian. Yang ini akan jadi akibat. Okay. Senang sahaja. Macam tu je. So, tengok. Itu antajadian. Yang ini adalah akibat. Semudah itu. Bentuk implikasi. Okay, kita ada 2 bentuk. Jika P maka Q. Yang seterusnya, P jika dan hanya jika Q. Okay. Okay, untuk bentuk P jika dan hanya jika Q macam ni, dia adalah gabungan daripada 2 implikasi. Okay, jika P maka Q, jika Q maka P. So, selalunya soalan dia akan bagi awak pernyataan bentuk 2 ni. P jika dan hanya jika Q. Okay, arahan soalan dia bentukkan 2 implikasi daripada pernyataan yang diberi. Okay, pernyataan yang diberi tu yang jika dan hanya jika tu lah. Okay. Bentuk implikasi. Okay, kita ada 2 bentuk. Jika P maka Q. Yang seterusnya, P jika dan hanya jika Q. Okay. Macam mana ya bentuknya macam ni ya. Tulis implikasi P jika dan hanya jika Q daripada 2 implikasi yang diberi. Dia ada 2 level lah yang awak mesti boleh mampu buat. Okay. Pertama, awak membentukkan implikasi jika dan hanya jika. Okay, dia bagi awak 2 pernyataan. Okay, 2 ni. Malas nak baca, sakit tekak.
Okay, jawapan dia, awak just gabungkan sahaja tau. Ini adalah P. X lebih kurang daripada 6 itu adalah P. Okay, yang ini pun sama. Q, yang di belakang ni. Okay. Kita kena pasti siapa PQ. Okay, dia kena benda yang sama lah daripada dua-dua tu. Lepas tu, P jika dan hanya jika Q, so kita susun je. X kurang daripada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 kurang daripada 16. Semudah itu.